Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, jadi alhamdulillah anak-anak pelajar sebagai contoh untuk apa yang kita belajar berkaitan dengan jenis-jenis arut, jenis-jenis dorob dan benda tu kita belajar dekat Al-Qabu Al-Baiti Asy-Syi'ri. Jadi insya-Allah kita akan tatbik, kita akan aplikasikan dia di dalam bahar. Dan sebagai contoh, insya-Allah saya akan membicarakan tentang satu bahar. Dan insya-Allah bahar-bahar lain, anak-anak pelajar boleh buat kias lah. Boleh buat kias, boleh buat panduan sebagaimana bahar yang saya akan sebut ni. Sebab biasanya perbincangannya adalah sama. Iaitu yang pertama sekali bila kita membicarakan tentang bahar, umpamanya sekarang di hadapan kita ada bahar kamil. Jadi perkara yang pertama kita nak kena tahu ialah taf'ilatuhu. Taf'ilah yang diguna pakai oleh bahar kamil. Jadi jawapannya taf'ilahnya ialah mutafa'ilun. Ini wajib ingat sebab di dalam peperiksaan soalannya akan bertanya sedemikian. Contohnya uzkur taf'ilata bahril kamil. Jadi jawapannya ialah mutafa'ilun. Kemudian perkara yang kedua, yang mana kita semua sedia maklum, yang taf'ilah ni lahir wujud hasil daripada gabungan maqati' sautiyah. Justru anak-anak pelajar nak kena faham mutafa'ilun ada berapa maqati' sautiyah. Jadi kalau kita perhatikan, yang pertama dia ada muta, mim dengan ta. Mim berbaris, ta berbaris. Dan jumlah hurufnya adalah 2. Jadi bila kedua-dua huruf berbaris, ianya dinamakan sabab sakil. Kemudian maqati' yang kedua ialah fa. Fa, alif. Fa berbaris dan alif ni barisnya mati. Dia juga 2 huruf. 2 huruf, 1 huruf berbaris, 1 hurufnya mati, dia adalah sabab khafif. Dan kita ada ilun, ain, lam, nun. Ain berbaris, lam berbaris dan nun mati. 3 huruf, 2 pertama berbaris, huruf ketiganya mati, namanya ialah watad majmu'. Jadi mukawwanah, gabungan ataupun tarkib gabungan maqati' sautiyah yang ada di dalam mutafa'ilun ialah sabab khafif, sabab sakil dan watad majmu'. Ni anak-anak pelajar nak kena ingat. Ataupun mungkin ada yang mengatakan ia bukan 3. Dia bukan 3 maqati'. Sebaliknya dia 2 sahaja. Okey, kalau 2 kita nak kira kat mana? Yang pertama kita ambil mutafa. Yang kedua ilun. Maksudnya ada 2 maqati' sahaja. Kalau ada 2, mutafa tu apa? Mutafa kita bilang hurufnya mim 1, ta 2, fa 3, alif 4. 4 huruf, 3 pertama berbaris, yang keempat mati, dia adalah fasilah sughra. Ilun adalah watad majmu'. Dan boleh kita mengatakan dia terbentuk, tergabung daripada 2 maqati' sahaja, iaitu fasilah sughra dan watad majmu'. Jadi boleh bagi 2 jawapan di situ. Bagi mereka yang mengatakan mutafa'ilun ada 3 maqati' sautiyah, dia akan kata sabab sakil, sabab khafif, watad majmu'. Bagi mereka yang mengatakan tidak, dia hanya 2 saja. Okey, kalau 2, mutafa, fasilah sughra,
ilun watat majmu'. Dan kedua-duanya adalah jawapan yang diterima pakai. Dan dia adalah jawapan yang betul. Baik, jadi ni yang pertama. Anak pelajar nak kena ingat, taf'ilah bahar kamil. Yang pertama, taf'ilahnya ialah mutafa'ilun. Yang kedua, gabungan maqati' sautiyah. Yang keseterusnya, yusta'malu bahrul kamili taman wa majzu'an. Diguna. Nah, bahar ini diguna dalam dua keadaan. Ada kalanya tam, ada kalanya majzu'. Ni kembali kepada al-qab yang kita mengaji sebelum ni. Apa dia tam? Apabila taf'ilahnya lengkap. Okey, untuk bahar kamil macam mana lengkap? Dia mesti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika ada 6 begini, maksudnya dia tam. Dan penggunaannya juga adalah majzu'. Dia boleh guna majzu'. Apa dah dia je majzu'? Majzu' taf'ilah untuk arud digugurkan. Maksudnya yang ini dibuang. Taf'ilah untuk darab dibuang. Yang ini juga dibuang. Daripada 6, dia tinggal 4. 1, 2, 3, 4. Maka taf'ilah yang kedua akan mengambil tempat arud. Dan taf'ilah yang keempat akan mengambil tempat darab. Jadi apa yang kita nak kena faham? Apa yang kita nak kena ingat? Kamil dalam penggunaan ada berapa? Ada 2. Ada kalanya tam, ada kalanya majzu'. Okey, macam mana kalau tam? Tam wazannya. Kan wazannya mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun. Mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun. Itu adalah wazan untuk tam. Kemudian al-majzu', kamil majzu'. Maaf, ni bukan awalan, ini sepatutnya sanian. Kita tidak baiki sini. Kan? Di sini awalan, sini adalah sanian. Yang kedua ialah al-kamil majzu'. Macam mana wazan dia? Wazan dia daripada 6, dia tinggal 4. Mutafa'ilun, 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 mutafa'ilun. Okey, jadi ni perkara kita boleh kata basic lah. Kan? Perkara asas bila kita masuk dalam satu-satu bahar. Yang pertama, taf'ilah serta gabungan maqati' sautiyah. Yang kedua, wazan dalam penggunaan. Kalau dia ada tam, dia ada majzu'. Macam mana tam, macam mana majzu'. Kemudian yang keseterusnya, ada kala soalan minta contoh. Seperti mutafa'ilun. Cuba bawa satu perkataan Arab yang bunyinya macam mutafa'ilun. Jadi terserahlah kepada anak pelajar nak cari apa-apa perkataan yang seumpama dengan bunyi mutafa'ilun. Bunyi mutafa'ilun. Maksudnya macam mana? Huruf pertama berbaris, kedua, ketiga juga berbaris, keempatnya mati, kelima berbaris, keenam berbaris dan ketujuh mati. Jadi terpulanglah, carilah mana-mana perkataan. Umpama saya bawa contoh, mutaqaribun sama dengan mutafa'ilun. Dan anak-anak pelajar boleh pilih mana-mana perkataan yang sesuai dengan bunyi mutafa'ilun. Kemudian kita pergi kepada perkara yang kedua. Perkara yang kedua, kita fokus satu persatu. Yang pertama kita ambil untuk kamil tam. Kita ambil untuk kamil tam. Macam mana dah wazan dia? Mutafa'ilun, 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 mutafa'ilun. Dia ada 6. Tengok dia kata untuk bahar kamil tam, penggunaan sebagaimana yang diselidiki oleh para ulama, jika kamil tam, mereka mendapati arud ada 2. Lahu arudani. Maksudnya dekat sini kita akan temui 2 keadaan. Okay? Kita akan temui 2 keadaan dekat arud. Yang pertamanya macam mana? Yang pertama kita akan jumpa dia sahihatun. Maksudnya mutafa'ilun tidak berubah. Dan kita akan temui juga di sini macam mana? Kita akan temui di sini hazza'un. Apa maksud hazza'? Hazza' ialah hazaf sabab khafif. Kan? Hazza' ni ialah hazaf sabab khafif. Baik, kita tengok contoh di bawah. Untuk arud yang pertama, seandainya di sini mutafa'ilun, sahihah, tidak berubah. Apa akan jadi dekat darab? Dekat darab kita boleh temui katanya walaha salah satu adrubin.
kita akan temui di sini 3 bentuk. Maksudnya boleh dibuat dalam keadaan 3 bentuk. Kalau kita nak buat syair, kita boleh buat 3 bentuk. Kalau kita tak pandai, kita baca aja. Bila kita baca, kita akan jumpai di sini 3 bentuk. Maksudnya, aruk dia sahihatun, darab mungkin adalah satu daripada 3. Apa yang salah satu? Mungkin sahih. Maksudnya mutafa'ilun juga di sini. Mungkin maqta'. Mungkin maqta'. Apa itu maqta'? Maqta' ialah hazaf akhir watat majmu' wa iskan ma qablah. Maksudnya kita gugurkan nun dan kita matikan lam. Artinya di sini kita akan temui mutafa'il. Dan kemungkinan kita akan jumpa di sini macam mana? Kita akan jumpa ahazzu mudmar. Apa dia ahazzu? Ahazzu hazaf watat majmu'. Maksudnya ilun tidak ada. Apakah ilun sahaja? Tak, ada satu lagi, mudmar. Apa dia mudmar? Mudmar ialah kita matikan taskin asani, matikan huruf kedua, matikan ta. Maksudnya sini akan jadi macam mana? Sini akan jadi mutfa. Ni contoh saya bagi dah di bawah ni. Apa dia qat'u hazaf akhir watat majmu' wa iskan ma qablah. Mutafa'ilun jadi mutafa'il. Yang kedua al-hadadu. Al-hadadu ni anak-anak adalah ahazzu ataupun hazza, benda yang sama. Ahazzu tulisan muzakkar. Hazza tulisan muannas. Maksudnya kalau duduk dekat aruk tulisannya ialah hazza. Kalau duduk kat darab tulisannya ialah ahazzu. Perkataan asalnya al-hazazu. Jangan keliru di situ. Apa dia al-hazazu? Hazful watdil majmu' kullih. Gugurkan watat majmu' ke semua sekali. Maksudnya, mutafa'ilun hanya tinggal mutafa. Kemudian idmar. Idmar ataupun tulisannya ialah mudmar. Mudmar ataupun idmar ialah taskin asani, mematikan huruf kedua. Iaitu mutafa'ilun akan jadi mutfa'ilun. Dan hak kita bincang tadi ni nombor 3, dia berlaku 2 serentak. Berlaku ahazzu dengan mudmar. Iaitu matikan huruf kedua dan gugurkan watat majmu'. Mutafa'ilun akan jadi mutfa. Jadi inilah 3 taf'ilah yang kita akan temui dekat darab bila kamil tam aruknya sahihah. Okey, mari kita hafal dulu. Macam mana nak hafalnya? Bahar kamil tam ada berapa aruk? Jawabnya ada 2. Yang pertama sahihatun, yang kedua hazzaun. Okey, dapat markah siapa ingat. Yang kedua kita hafal pula. Okey, macam mana soalan? Sekiranya aruknya sahihah. Aruk pertama dia, sekiranya aruk dia sahihah, darabnya ada berapa? Jawapannya ada 3. Walaha salasatu adrubin. Antaranya sahihun, maqtu'un, ahazzu mudmar. Dia ada 3, sahih, maqtu', yang 3 ahazzu mudmar. Okey, apa lagi perlu kita ingat? Okey, maqtu' diambil daripada perkataan apa? Maqtu' diambil daripada perkataan al-qat'u. Apakah itu al-qat'u? Al-qat'u ialah hazfu akhiril watdil majmu' wa iskanu ma qablah. Gugurkan huruf akhir daripada watat majmu' dan matikan huruf sebelumnya. Okey, kalau mutafa'ilun bila kena al-qat'u jadi macam mana? Jadi mutafa'il. Kemudian yang keseterusnya apa dia al-hazadu? Al-hazadu ialah hazaf watat majmu' kullih. Gugurkan watat majmu' ke semuanya. Dia akan jadi macam mana? Mutafa'ilun akan jadi mutafa. Okey, kalau idmar ialah taskin asani, mematikan huruf yang kedua. Mutafa'ilun jadi macam mana? Mutafa'ilun jadi mutfa'il. Okey, kalau berlaku kedua serentak, ahazzu mudmar, gugurkan watat majmu' dan matikan huruf yang kedua. Mutafa'ilun akan jadi mutfa. Ni untuk hafazan. Kemudian kita ada bentuk soalan pemahaman. Baik, kita pergi satu persatu. Bahar kamil tam
aruk yang pertama. Ingat aruk ada berapa tadi anak-anak pelajar? Aruk ada 2. Yang pertama sahihatun. Okey, kalau sahihatun, darab dia ada berapa? Ada 3. Salah satunya sahih. Kita tengok satu persatu. Wa idza sahau tufama uqassiru an-nada. Mana darab? Siru an-nada. Siru an-nadan. Siru an-nadan. Mutafa'ilun. Berubah tak? Tak berubah. Sahihatun. Okey, aruknya ialah sahihatun. Wa kama alim tashama'ili wa takarrumi wa takarrumi wa takarrumi mutafa'ilun. Berubah tak? Tidak berubah. Maka darabnya adalah sahihun. Jadi dalam peperiksaan anak-anak pelajar, bait syair diberi seumpama ini, dia boleh tanya berbagai bentuk soalan. Kita dah belajar ni baris yang pertama ni adalah kitabah arudiyah. Jadi inilah kitabah arudiyah untuk wa idza sahau sapalah wa takarrumi. Huruf yang kita baca kita salin balik, huruf yang kita tidak baca kita dah gugurkan. Ini adalah simbol taktik, rumus at-taktik. Simbol taktik yang berdiri macam nombor 1 ni menandakan wa ni berbaris, hamzah berbaris, zal berbaris, yang pula ni menunjukkan simbol huruf mati alif ni. Begitulah seterusnya. Saya tidak nak panjang dari sini, kita dah bincang dah. Jadi bila kita dah tulis kitabah arudiyah, kita dah berjaya masukkan kira punya simbol begini-begini, maka kita pun masukkanlah berdasarkan kepada simbol. Kita pun masuk mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun. Bila mutafa'ilun, kita pun ingat mutafa'ilun ini adalah bahar kamil. Ni bahar kamil. Mana aruk dia? Aruknya ialah siru an-nada. Aruknya siru an-nada. Apakah jenis? Jenisnya ialah sahihatun. Okey. Baik. Jadi ingat baik. Kolom ni nak kena ingat. Mana aruk? Siru an-nada. Macam mana simbol dia? 1110, 110. Macam mana simbol 110 ni nak dibaca? Mutafa'ilun. Okey, mutafa'ilun ni tak berubah kan? Apa jenis dia? Sahihatun. Apa dia panggil di kolom ni? Panggil aruk. Demikian juga dekat darab. Baik. Jadi ni untuk aruk sahihatun. Darab yang pertama sahih. Kemudian kita masuk kepada darab yang kedua, iaitu maqta'. Apa dah maqta'? Ambil kita tengok di hujung ni. Mutafa'ilun jadi macam mana? Mutafa'ilun jadi mutafa'il. Contoh kita baca syair. Wa idza ara mutafa'ilun. Dallah. Dallahunash mutfa'ilun. Okey, mutfa'ilun. Tengok sini salimah kan? Mutafa'ilun sini. Sini tidak salimah dah lah. Sini gugurkan huruf kedua. Idmar, maka dipanggil mudmarah. Kolom ni panggil apa dah anak-anak? Ingat lagi ke? Kolom ni dipanggil hasyu. Kolom ni hasyu. Jadi kalau hasyu berubah dia tidak salimah lah. Ni kenapa salimah? Ni tidak berubah. Okey. Kemudian, ni macam tadilah. Manarut rafadilatin. Ni simbol dia. Ni taf'ilah dia. Ada perubahan tak? Tak. Maka arut ketika ni sahihatun. Tuwiyat ata mutafa'ilun. Halahalisa mutafa'ilun. Nahasudi mutafa'il. Okey, berubah dia duduk kat mana? Dia duduk kat darab. Berubah tak? Berubah. Apa yang berubah? Nun digugurkan dan lam dimatikan. Apa kita panggil? Maqta'. Mana arut? Rafadilatin. Apakah jenis dia? Sahihatun. Mana darab? Nahasudi. Apakah jenis dia? Maqtu'un. Ni untuk darab yang kedua. Kemudian kita pergi kepada darab yang ketiga. Arut masih lagi sama. Arut tak berubah. Arut tak berubah. Sahihatun. Syair yang kita pilih ialah contoh. Aqaman nisa. Ufama yalid. Nashabi. Hahu. Dari mana datangnya waw? Sebab di hujung hak berbaris dhammah ada waw. Hujung saja ada waw. Nashabihahu mutafa'ilun sahihatun sebab tidak berubah. Innan nisa mutfa'ilun salimah ke? Tidak, sebab dia mati huruf kedua. Dia
mudmarah. Abimislihi. Okey, abimislihi ni yang kita bincang semasa kitabah Arudiyah. Ni domain kan? Ni domain. Nampak ada ya? Okey, ada ya. Kenapa ada ya? Sebelum ha domain, lam berbaris. Selepas ha domain, ain juga berbaris. Perlu isba. Dan dorobnya ialah okmu. Dari mana datangnya waw? Sebab mim dah berada di hujung. Dia ada baris, lahir waw. Jadi okmu mutfa. Okay, mutfa sahih ke? Mutfa tidak sahih. Dah tu nak panggil apa? Yang pertama tengok ada ilun tak? Tak ada. Tak ada ilun ialah ahazu. Yang kedua, huruf kedua daripada berbaris mutafa dah mati. Mati huruf kedua nama dia idmar. Jadi dorobnya ialah ahazu mudmar. Okay, ni untuk dorob yang terakhir. Bagi aruk yang pertama sahihatun. Dorobnya ada 3. Yang pertama sahih. Yang kedua, maqtu'. Yang ketiga, ahazu mudmar. Okey, itu antara contoh-contoh yang boleh kita sebut. Kemudian kita pergi kepada aruk yang kedua. Tadi kita dah cerita. Bahar, kamil, tam, aruknya ada 2. Yang pertama, sahihatun. Okey, untuk sahihatun, dorob dia ada berapa? Ada 3. Dorob yang kedua nama apa? Dorob yang kedua namanya hazza. Dia ada mah. Aruk yang kedua nama dia hazza. Dia ada berapa dorob? Dia ada 2 dorob. Yang pertama dorobnya bernama ahazu. Yang kedua dorobnya bernama ahazu mudmar. Jadi kita bincang balik, kok terlupa. Apa dia ada ahazu? Ahazu perkataan asalnya ialah al-hazazu. Apakah dia? Hazfu watdil majmu'i kullihi. Gugurkan watat majmu' semua sekali. Maksudnya mutafa'ilun jadi mutafa. Yang kedua idmar. Dalamnya ada idmar kan? Idmar. Apa dia idmar? Idmar taskin asani. Mematikan huruf yang kedua. Mutafa'ilun jadi mutfa'ilun. Tapi untuk dorob yang kedua dia berlaku 2 benda. Berlaku ahazu. Apa dia ahazu? Tidak ada ilun. Yang kedua dia berlaku mudmar. Apa dia mudmar? Matikan huruf kedua. Dah tu jadi macam mana mutafa'ilun? Mutafa'ilun akan jadi mutfa. Ertinya bila aruk dia hazak, anak-anak pelajar ingat hazak ialah ahazu. Dah tu kenapa tulis hazak? Tulis hazak sebab aruk. Aruk ni mu'annas. Tulisan dia adalah hazak. Kalau dorob ditulis ahazu. Ni tulisan muzakkar. Ni belajar dalam nahwu lah. Kan? Ni tulisan yang menjuruskan kepada ni tulisan muzakkar, ni tulisan mu'annas. Yang saya nak cerita 2 ni adalah benda yang sama, iaitu tidak ada ilun. Tidak ada ilun. Artinya apa yang kita nak bincang sekarang, dekat arut kita akan jumpa mutafa. Dekat dorob macam mana? Dorob kemungkinan sekali kita akan jumpa mutafa dan kemungkinan sekali lagi kita akan jumpa mutfa. Okey, mari kita tengok contoh. Yang pertama, arut saniyah. Arut yang kedua, hazza. Cuba tengok ni. Hazza. Mutafa. Dan kita akan tengok dorob yang pertama iaitu ahazu. Juga mutafa. Okey, syair yang diberikan. Wahalawatut mutafa'ilun salimah. Kolom ni salimah hasyun. Tidak ada perubahan. Dunya lija mutfa'ilun. Mut tidak salimah dah lah. Maka dipanggil mudmarah. Apa mudmarah? Idmar. Apa idmar? Taskin sani. Kemudian hiliha mutafa. Maka arutnya ialah hiliha. Ni simbolnya. Ni taf'ilahnya. Ni jenisnya. Sebab dia dah berubah. Apa yang dia berubah? Tidak ada watak majmu'. Panggil apa? Tak ada watak majmu'. Hazza. Jadi arutnya ketika ni dipanggil hazza. Ingat anak pelajar, mana arut? Hiliha. Macam mana simbol dia? 1110. Apakah taf'ilahnya? Mutafa. Okey, mutafa dipanggil apa? Mutafa jenis ni dipanggil hazza. Kemudian kita tengok di syatar asani untuk kita dapatkan dorob. Wa mararatud mutafa'ilun salimah.
Dunya liman. Dunya liman. Mutfa'ilun mudmarah. Aqala. Aqala mutafa. Jadi dorobnya ialah ahazu. Mana dorob? Aqala. Ni simbolnya 1110. Taf'ilahnya mutafa. Jenisnya ahazu. Kenapa dipanggil ahazu? Sebab digugurkan ilun. Ni aruk yang pertama. Untuk dorob yang kedua bernama haza. Kan? Aruk yang pertama untuk dorob yang kedua bernama haza. Mari kita tengok dorob yang kedua untuk bahar kamil tam, aruknya bernama haza, dorobnya ahazu mudmar. Mana aruk? Ni kolom ni aruk. Haza mutafa. Mana dorob? Dorob ni kolom ni. Macam mana? Mutfa. Mutfa. Mutfa ialah ahazu mudmar. Mari kita tengok syair. Wa bisakini mutafa'ilun salimah. Najdin. Okey, najdin ni bagi dua kan? Sebab tu lahir nun. Najdin kalif. Mutfa'ilun mudmarah. Tuwama mutafa tak ada ilun. Hazza. Dia adalah haruk. Mana haruk? Tuwama. Ni simbol dia. Ni taf'ilahnya. Ni nauk dia. Yafni bihim. Yafni bihim. Yafni bihim mutfa'ilun mudmarah. Kalafi wala mutafa'ilun salimah. Wajdi dorobnya ialah wajdi. Wajdi ni simbol dia 1010. 1010 mutfa. Mutfa ialah ahazu mudmar. Jadi dorob ketika ini ialah ahazu mudmar. Itu sahaja untuk bahar kamil tam. Aruknya ada dua. Sahihatun dengan hazza. Kalau aruk sahihatun, dorob ada berapa? Ada 3. Iaitu sahih, maqta' dan ahazu mudmar. Kalau haza aruk dia, dorobnya ada 3. Iaitu haza dan ahazu mudmar. Baik, kemudian kita pergi kepada sanian. Sanian bahar kamil majzu'. Apa dah kamil majzu'? Ni wazan dia. Daripada ada 6 penuh tadi, kita gugurkan satu di hujung. Gugurkan satu di hujung, maksudnya kita buang aruk, kita buang dorob. Taf'ilah kedua akan ambil tempat aruk. Taf'ilah yang keempat akan mengambil tempat dorob. Okey, inilah wazan untuk kamil majzu'. Bila kita baca, bila kita lihat, bila kita tengok dalam perbincangan kamil majzu', apa kita akan berlaku? Apa kita akan dapati dekat aruk? Katanya lahu arudun wahidah. Dekat aruk ni kita akan jumpa sekali je. Iaitu sahihatun. Dia tak macam kamil. Dia tak macam tam. Okey? Dia tidak macam tam. Majzu' hanya ada satu aruk sahaja. Iaitu sahihatun. Cuma dekat sini. Dekat sini kita akan jumpa mutafa'ilun. Kat sini katanya walaha, bagi yang di sini sahih, arba'atu adrubin. Kita akan temui dekat dorob ni 4 keadaan. Kemungkinan sahihatun, tidak berubah seumpama ini. Kemungkinan muraffal. Ni hak baru pula. Kemungkinan muzayyal. Kemungkinan maqta'. Okey, sebelum kita nak pergi kepada contoh, mari kita tengok dulu apa dia muraffal, apa dia muzayyal. Maqta' kita dah sebut beberapa kali pada kamil tam tadi. Muraffal diambil daripada perkataan dasarnya ialah at-tarfil. Macam mana proses yang dipanggil tarfil? Tarfil ialah ziyadatus sababil khafifi ala akhiril watdil majmu'. Kita tambah sabab khafif, tambah tun. Tambah kat mana? Tambah di hujung taf'ilah yang berakhir dengan watat majmu'. Jadi bahar kamil mutafa'ilun. Dia berakhir dengan watat majmu'. Apa kita nak tambah? Kita tambah tun. Ni anak-anak pelajar tengok kita tambah tun. Cuma bila kita tambah tun, hak ni dah beberapa kali saya sebut, bila kita tambah tun, ilun akan berubah menjadi ila supaya bacaannya tidak berat.
Macam mana bila kita tambah tun? Ilun akan berubah menjadi ila. Jadi mutafa'ilun bila kita masukkan tun, dia akan jadi mutafa'ilatun. Okey, proses ini dipanggil at-tarfil, dan bila duduk dekat darab, at-tarfil ditulis kepada tulisan lain muraffal. Yang kedua at-tazyil. Apa dah dia tazyil? Tazyil ialah ziyadatu harfin sakinin ala akhiril watdil majmu'. Tambah satu huruf mati. Apa itu huruf mati? Tambah nun mati. Tambah kat mana? Tambah dekat ujung taf'ilah yang berakhir dengan watat majmu'. Okey, sekarang kita tengok bahar kami. Apa dia taf'ilah dia? Mutafa'ilun. Oh, dia berakhir dengan watat majmu', iaitu ilun. Dan macam mana? Tazyil. Kita nak tambah nun satu lagi. Kita nak tambah nun satu lagi. Ingat anak-anak pelajar, bila kita tambah nun satu lagi, ilun juga akan berubah menjadi ila. Jadi bila tazyil tambah nun satu lagi, mutafa'ilun akan jadi mutafa'ilan. Baca panjang sebab nun yang pertama kita dah tukar tulisan jadi alif, dan ni nun tambahan kedua-duanya mati. Jadi bacaannya panjang. Mutafa'ilan. Ni untuk darab yang bernama tazyil. Kemudian al-qat'u ataupun apa yang dipanggil maqta', ni kita dah sebutlah beberapa kali kan, iaitu hadza akiwatat majmu' wa iskan ma qablah mutafa'ilun akan berubah menjadi mutafa'il. Baik, kita tengok contoh satu persatu. Antaranya ialah arud sahihah. Darab yang pertama sahihatun. Kita tengok di sini arud sahihah, darabnya sahih. Mari kita baca syair. Wa idza tarak wa idza taqar. Wa idza taqar mutafa'ilun salimah. Tafala takun mutafa'ilun sahiha. Aruk dia sahih. Okey, aruk dia sahih. Ni kolom aruk ni. Ni aruknya. Tafala takun, ni taf'ilahnya. Ni simbol taktiknya. Ni jenisnya sebab dia tak berubah. Mari belah ni. Mutakhasyi'an. An tanwin ada nun. Wa tajammali. Mim ada syaddah, ada dua ekor. Lam bagi bawah keluar ya. Wa tajammali mutafa'ilun tidak berubah. Jadi wa tajammali adalah darab tidak berubah. Sahihun. Jadi aruk sahihah, darab sahih. Ni yang pertama. Darab yang pertama adalah sahih. Kemudian kita pergi kepada darab yang kedua. Apa dia darab kedua? Muraffal. Apa dah dia muraffal? Ingat lagi ke? Apakah dia muraffal? Muraffal ialah mutafa'ilun akan jadi mutafa'ilatun. Sebab dia adalah ziyadah sabab khafif alama akhir watat majmu'. Mari kita tengok syair. Wa ahibbuha mutafa'ilun salimah. Wa tahibbuni mutafa'ilun sahihah, aruk sahihah. Wa yuhibbuna mutafa'ilun salimah. Qataha ba'iri. Qataha ba'iri. Mutafa'ilatun. Tambah tun. Jadi tambah tun kita panggil muraffal. Jadi darab ketika ini namanya muraffal. Darabnya ialah qataha ba'iri. Ni simbolnya. Ni taf'ilahnya. Ni nauknya iaitu muraffal. Kemudian yang ketiga muzayyal. Apa dia dah muzayyal? Muzayyal ialah ziyadah harfin sakinin alama akhir watat majmu'. Tambah satu huruf mati kepada perkataan yang berakhir dengan watat majmu'. Macam mana? Mutafa'ilun akan jadi mutafa'ilan. Mari kita tengok syair. Abunayyati mutafa'ilun salimah. La tajza'i mutfa'ilun.
Mutfa'ilun. Mutfa'ilun sepatutnya idmar. Sebab apa idmar? Sebab dia mati huruf kedua. Tapi kita bincang tadi, dia kata aruk dia ada satu je, namanya sahih. Apa pula idmar? Tengok, saya bintangkan di sini, idmar ghairu lazim. Benda ni berlaku jarang-jarang. Jadi bila berlaku jarang-jarang, walaupun mati huruf kedua, dekat arut, ingat, dekat arut ya, dekat arut, kita masih lagi menganggap dia sahihatun. Nah, ingat baik-baik. Kenapa dipanggil sahihatun sedangkan huruf keduanya mati? Sebab bila berlaku dekat arut, dia adalah ghairu lazim, berlaku jarang-jarang. Jadi bila berlaku jarang-jarang, benda jarang-jarang dianggap seperti tidak wujud. Maknanya, walaupun huruf kedua dia mati pada arut, kita masih menganggap dia sahihah. Jadi ni anak nak belajar boleh tanya guru-guru lah. Saya bagi cerita sikit ni secara ringkas saja. Baik, kemudian kita tengok dekat darab. Arut masih lagi sahih, walaupun di sini idmar, tapi idmar ghairu lazim. Nak tabiruhu sahihah, kita masih lagi menganggap dia sahih. Okey, mari belah ni. Kullul ana mutfa'ilun. Ni hasyu. Okey, oleh kerana hasyu, maka kita panggil mudmarah. Sebab mati huruf kedua. Dan mana dia punya darab? Darabnya ialah mi'ila zahab. Mi'ila zahab. Mutafa'ilan. Apa dia mutafa'ilan? Tambah satu huruf mati di perkataan yang berakhir dengan watat majmu', namanya muzayyal. Jadi darab ketika ini ialah muzayyal. Okey, kemudian kita pergi kepada darab yang keempat. Arut sahihah, darab yang keempat namanya maqtu'. Contoh syair. Wa idzahumu. Wa idzahumu. Wa idzahumu. Cuba tengok ada waw. Di atas tak ada waw. Kenapa ada waw? Ingat anak-anak pelajar, hum adalah domir. Hum adalah domir. Bila hum dibaca humu dan selepasnya zal berbaris di atas ataupun di bawah ataupun di hadapan, tidak kira. Yang penting huruf selepas mim pada domir hum dihidupkan dan huruf ni berbaris, maka dekat mim yang kita hidupkan mesti tambah waw. Sebab tu di sini ada wa idza humu. Ni kalau anak-anak pelajar masih ingat, kita dah bagi penekanan semasa kita membicarakan domir dalam penulisan kitabah arudiyah. Jadi kita baca wa idza humu mutafa'ilun. Salimah, tidak ada perubahan. Hasyu ni salimah. Tengok kolom arut. Zakarul Isa, Zakarul Isa, Zakarul Isa, huruf yang tidak dibaca kita dah gugurkan. Zakarul Isa ni simbol dia, Zakarul Isa mutafa'ilun, tidak ada sebarang perubahan, maka arut ketika ini sahihatun. Syatrusani, ata'aksirul, ata'aksirul mutafa'ilun, tidak ada sebarang perubahan. Ini hasyu, tidak ada sebarang perubahan, maka dipanggil salimatun. Mana darab? Hasanati. Hasanati. Dari mana mari ya? Oleh kerana ta berada di hujung dan dia berbaris di bawah, maka isma' huruf ya. Hasanati mutafa'il. Mutafa'il. Okey, mutafa'il sepatutnya apa sini? Sini sepatutnya mutafa'ilun. Jadi apa dah jadi? Hazaf akhir watat majmu' wa iskan ma qablah. Gugurkan huruf terakhir iaitu nun dan matikan lam sebelum nun yang kita gugurkan. Apa nama proses ni? Maqtu'un. Jadi darab ketika ini adalah maqtu'. Okey, mana arut? Zakarul Isa. Macam mana dia punya simbol? 1110. 110. Macam mana dia punya taf'ilah? Mutafa'ilun. Apakah jenis dia? Tidak berubah. Yakni sahihatun. Mana darab? Darabnya ialah hasanati.
Ni simbol dia 1110. Ni 10, ni simbol taktik. Mana taf'ilah dia? Mutafa'il. Okey, kalau mutafa'il orang panggil apa? Orang panggil maqta'. Jadi darab ketika ini maqta'. Jadi inilah anak-anak pelajar yang boleh saya kongsikan. Saya ambil satu bahar saja, iaitu bahar kamil. Dan lain-lain bahar, anak-anak pelajar boleh buat kias sendirilah. Kan? Boleh buat kias sendiri dan tengok sendiri berdasarkan kepada bait syair dan berdasarkan kepada taf'ilah kepada bait tersebut dan tengok dia punya perubahan. Kan? Perubahan. Kalau dia tidak berubah dekat hasyu salimatun, kalau dia tidak berubah dekat dorok, sahihun. Kalau dia tidak berubah dekat aruk, sahihatun. Itu kita anggap supaya anak-anak pelajar boleh memahami. Jadi saya rasa setakat itu saja apa yang boleh saya kongsi, kan, walaupun tidak banyak, dan mungkin anak-anak pelajar boleh bertanya kepada guru masing-masing, kan, di sekolah masing-masing untuk mendapat keterangan yang lebih jelas. Dan saya sekadar itu saja yang boleh saya bagi, walaupun tidak dapat nak cerita dengan begitu detail. Cuma bagi saya itulah kemampuan yang ada pada saya. Jadi saya mengharapkan apa yang saya sampaikan ini moga-moga boleh memberi sedikit manfaat kepada anak-anak pelajar. Jadi sekadar itu saja, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang tidak comel itu adalah kelemahan dan kesilapan yang ada pada diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.